macam Farid nak kena rekod video ke macam mana sesi kedua ni? Video. Ya, kena rekod. Video kena ada explain macam mana? Oh tak, kalau pensyarah saya dia cakap suruh rekod untuk pastikan yang betul-betul saya yang menjalani sesi dan bukti yang betul-betul kaunselor lah yang jadi yang buat sesi dengan saya. Ingatkan dari segi kena rekod video lengkap kan macam tu kan. Kiranya macam ni boleh lah. Ya. Okey, sebelum pada tu boleh tak nak tahu dari segi Farid lah keadaan, adakah dari segi berpuasa setakat ni masih boleh lagi macam macam mood gembira lagi tak? Kalau nak cakap tentang puasa mungkin yalah benda bukan kali pertama kita puasa kan, kita dah lama puasa, so saya rasa macam nak kata senang tak adalah, biasalah puasa agak susah lah tambah-tambah lagi sebab saya kan kita belajar, kita nak kena pergi kelas, kita nak kena, lagipun saya bukan ada transport, saya jalan kaki, so mungkin agak mencabar lah, tapi tak ada masalah pun, okey je. Kira macam dari segi perkongsian hari ni baru macam Farid macam berulang-alik kelas dengan jalan kaki kan. Jauh tak? Biasanya kalau sebelum ni kalau ikutkan saya punya tempat penginapan, biasanya berubah dari Unit Square ke kadang-kadang Unit Square, kadang-kadang rumah sewa. Tapi kalau buat masa sekarang ni saya duduk dekat Unit Square sebab SEM 1 kan. So bagi saya dari Unit Square ke kelas ataupun ke universiti lebih senang lah daripada rumah sewa ke universiti, sebab rumah sewa ni dia kadang-kadang jauh kan, sebab rumah sewa saya yang sebelum ni pun agak jauh, dia macam nak kena belok-belok, so jalan kaki lah, so agak panas lah. Ya. Macam betul yang frekuensikan walaupun macam dekat pintu masuk USAS dengan ke kelas tu pun penat rasa nak jalan dari segi keadaan sekarang cuaca panas kan. Okay, kiranya dari segi macam Farid perlukan nampaklah usaha lebih sikit kan untuk pergi kelas, balik kelas sikit. Sebelum sesi kedua ni boleh tak dari segi sesi pertama kan, apa yang Farid ingat tentang apa yang dilakukan pada sesi lepas? Saya ingat sesi pertama kita minggu lepas, kita ada macam berkenalan antara satu sama lain, dan juga saya ada perkenalkan tentang diri saya, tentang latar belakang saya, latar belakang keluarga, akademik dan sebagainya, dan Hazim pun ada ceritakan sedikit tentang latar belakang Hazim, dan kita ada 7 yang saya ingat. Kira macam pada sesi pertama tu betul lah yang Farid kongsikan, macam banyak juga kan dari segi macam mengenali diri Farid kan. Dan sebelum tu dari sudut macam tempat tu sesi lepas pun di kelas, sesi kedua pun di kelas. Kalau dari segi sudut macam biasanya kalau lebih selesa lebih selesa di makmal kan. Tapi memandangkan tengok tadi macam dia buka seminggu awal, jadi Hazim macam biasa booking hari Selasa je tu kan. Selasa aku tengok dah full semua kan. Jadi macam tu sebab penyebabnya kan. Okay, jadi kalau segi sudut tu harap Farid selesa dah kan sesi pertama dengan kedua dengan keadaan dalam kelas. Dan dari sudut pengenalan diri, Farid dah banyak kongsikan tentang diri Farid kan, terutamanya dari khusus personality. Okay, dari situ macam Farid sendiri, saya ingat Hazim lah yang dalam isu macam Farid kongsi
nak berkongsi isu tentang personality, betul ke? Yang itu. Lepas tu kerjaya akademik macam tu ke? Ya. Betul? Okey, dari situ pada sesi kedua ni lebih kepada penerokaan isu dengan. Dan kat sini juga macam Farid tengok dari segi ada di depan ni ada ujian inventory personality tarikh lahir. Okey, apa yang Hazim cuba dari apa yang didengar daripada sesi lepas kan, Farid ni memberitahu tentang personality yang suka apa suka menyendirikan dalam bilik, seorang yang introvert. Lepas tu dari segi kira macam banyak dah tentang keunikan Farid kan. Dan dari situ Farid rasa Farid nak mengubah yang lebih macam nak ada kawan, macam mengisi kekosongan kan. Betul ke? Ya. Okey. Dari situ mungkin dari macam kan kita tahu kan setiap individu ataupun karakter seseorang tu dia macam berdasarkan macam susunan adik-beradik kan, karakter seorang abang macam mana, dulu macam mana kan. Okay, itu salah satu je kan. Lepas tu dari segi apa personality tarikh lahir itu dari sudut psikologi dia kan. Lepas tu dari segi sudut apa panggil burus bintang kan, itu antara juga dia macam berkenaan diri kita kan. Jadi kat sini macam ada ujian inventory tarikh lahir ni dia berkaitan dengan nombor dan simbol. Pada asasnya ia adalah satu kajian tentang misteri yang tersembunyi di sebalik nombor yang boleh memberi maklumat tentang pribadi seseorang, tempat dan sesuatu perkara. Ia digunakan untuk menentukan sifat seseorang, kekuatan serta kelebihan dan cabaran yang mesti dilalui. Ia juga berkaitan dengan keperluan dalaman seseorang, reaksi emosi dan cara seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Kajian yang melibatkan numerologi telah bermula kira-kira 1000 tahun yang lampau dan ianya diamalkan oleh Egypt, Mesir dan Babylonia. Okay, kiranya macam inventory ni dah lama macam mengikut macam bidang lah kan, bidang psikologi dan juga macam yang saya kata macam simbol bintang kan. Okey, itu antaranya dah. Dan betul ke dari segi personality yang macam yang nak ditahu oleh Farid sendiri? Ya. Okey, betul kan? Okey, itu adalah macam apa itu numerologi. Okey, dan saya baca lagi kira-kira 260 tahun dahulu di Greece, apa tu? Tak faham, tak boleh baca kan. Lepas tu dari segi bapa matematik, kiranya tokoh lah yang dalam bidang ni kan. Yang nulis nombor meletakkan satu had kepada sesuatu iaitu berkaitan dengan alam sekeliling dan semua konsep yang diluahkan melalui nombor. Okey, jelas tak cakap ni? Ya. Okey. Dan berbalik kepada isu yang lepas, macam pada sesi lepas juga Hazim ada meneroka dari segi pemikiran Farid, apa yang Farid fikirkan dari segi emosi. Farid rasa Farid kuasa kan. Dan dari segi tindakan Farid cuba juga dari sudut nak ada kawan pergi lepak dengan kawan kan. Tapi dalam masa sama juga Farid tak boleh nak kiranya nak apa panggil tu, nak bersesi kan, lebih kepada phone. Betul ke? Kalau silap Farid boleh katakan kan? Ya. Okay. Bila tak sebelum pergi seterusnya Farid jawab dari segi soalan infantry.
Okay, soalan infantry ni dia ada, dia bukan soalan, kiranya macam ni kan, dia ada tarikh, bulan, tahun. Farid isikan kat sini. Farid tengok dulu. Macam mana cara nak jawab? Dia just tarikh, bulan dengan tahun. Tarikh, bulan dengan tahun. Ya. Lepas tu sekejap. Okey, tarikh 16 bulan 6. Okey. Lepas tu dalam kotak ni isi tambah. Ni kan 1 tambah 6 jadi 7. Jadi sini 6. Faham tak? Tak. Tak. Sekejap ya. Okay, saya guide Farid. Ini contoh dia, cara pengiraan. Farid tulis dulu tarikh lahir Farid lengkap. Tulis kat mana? Sini? Dekat atas tu. Kat mana? Tarikh berapa hari bulan. Dekat mana? Dekat sini? Kat sini. Macam hari-hari. Sekejap. Dekat sini. Sini? Ya. Bulan. Ni bulan ni. Bawah tarikh ni hari bulan Hari. Macam 18. Macam 02 lah. Ya. Tu. Nice. Okey. 2 bulan 11 2002. Ya. Okey. Satu tambah kira 2. Satu tambah 1. Satu tambah 1 2. Ini tambah 2. Lepas tu I tambah C. I tambah C. Tambah ini lah. C 4. N K tambah N 4. N tambah N dapat tambah I dengan N. I dengan N. I dengan N kasih dia lagi I dengan N. I dengan N. Bahkan semua sebut 19. C dengan N. C dengan N. Kat sini.
4, 5, 9, 5, 3 tambah okey, ingat okey, tambah lagi 8, 9, 10, 12, L dengan N, L dengan N, L dengan 14 sama 8 itu semua 14, 4. Okey, jadi ni sama 8, 12, 13. Okey, kat sini 12 sama 8. Lepas tu gabung dua ni. Gabung dua ni 30. Okey. Inilah macam tu kan, dari segi pengiraan. Okey, macam sini ada. Macam keputusan ni dia ada elemen, iaitu elemen kayu, tanah, air, api, logam. Okey. Dan setiap tu dia ada makna dia, iaitu nombor sifat, iaitu nombor karakter, iaitu nombor bawah sedar, matris bawah sedar yang menunjukkan mengawal 90% tindakan seseorang. Okey, lepas tu matris berdasarkan elemen alam. 16 logam, 38 api. Tu kan. Macam silap kat sini. Maaf. Okey, 1, 2. 1, 2 tak boleh. Okey, 1, 2. 1, 2 macam sama 3. 3. Sini sini. 3 tambah 3. Sini sini contoh sini. Okey, 6. Okey. Apa? Macam nombor dia. 16 logam, 38 api, 5 tanah, 2 7 air, 49 kayu. Okey, lepas tu dari sudut hati dan perasaan, berpandukan nombor dalam segitiga. Hati wajah banyak nombor lelaki, hati lembut banyak nombor perempuan. Dan dia ada nombor lelaki dan perempuan. Okey, dari segi matris kitaran tanggungjawab tahunan pula berpandukan nombor karakter untuk pengiraan numerologi tarikh lahir bagi tahun semasa. Okey, dari segi kan diikut tarikh macam karakter bertanggungjawab tu kan. Okay, matris tingkah laku extrovert. Okay, kiranya 3. Idealistik, banyak ide hebat tapi kurang pelaksanaan. Dia macam banyak mengelamun macam tu kan. Macam terbang. Dia terbang tapi hanya imajinasi saja, tak boleh buat kan. Dari 6 pula, skor 6 pragmatik.
realistik dan praktikal. Kalau nilai 9 dia berpandangan jauh, iaitu berwawasan praktikal dan berpotensi besar. Lepas tu dalam kat sini juga dia macam memberitahu tentang matris tingkah laku introvert dari segi perasaan dalaman dan proses pemikiran. Okey, itu kan dia macam Hazim teroka pemikiran, emosi dan tingkah laku kan. Dia macam berkait juga. Okey, lepas tu dia ada nombor aset. Pemurah, boros, suka belanja. Okey, jimat, menyimpan dan banyak wang. Tidak banyak wang dan banyak hutang. Nombor 9 macam 3 dan 9 kan, dia ada nombor-nombor tertentu. Okey. Okey, sebelum tu pada tu kan, nak Hazim baca keputusan tu kan. Boleh tak macam dari segi Farid kongsikan dulu dari segi apa kat sini kan. Salah satunya lah. Macam mana? Dia Hazim baca tadi kan, Ya. dari segi kan ada kategori 6 ni kan, macam boleh Farid pilih salah Pilih satu salah satu yang kena yang dengan saya. macam nak dikongsikan dulu, baru Hazim baca. Contohnya kan, sifat nombor aset sini 3. Dia macam ada kategori pemurah, boros, suka belanja, boleh kongsikan lah. Ataupun dari segi jimat, menyimpan dan banyak wang, tidak banyak wang, banyak hutang, macam tu kan. Dari segi macam mungkin dari segi ekonomi Farid yang macam mana, suka menabung ataupun suka boros. Kalau yang nombor aset yang nombor sampai nombor apa? Macam Farid macam jangan tengok skor lagi, kiranya macam Farid kongsikan dulu yang macam elemen-elemen komponen ni kan, yang mana Farid rasa betul-betul kena dengan Farid. Kan tak ada. Tak pastilah, susah nak baca. Ini ya, apa ni? Mungkin dari segi kat sini Farid kongsikan perasaan dalaman dan proses pemikiran. Ni saya bacakan, perasaan dalaman dan proses pemikiran. Kiranya bagaimana Farid macam mengadaptasikan perasaan dalaman. Contohnya perasaan sedih, Farid proses melalui melakukan aktiviti melukis. Contoh kan. Contohnya macam dia nak tentukan personaliti kita lah, ataupun kita punya cenderung ke arah perasaan dan personaliti. Cenderung kepada benda tu lah. Kalau macam tu saya lebih kepada perasaan lah kan. Contoh macam tingkah laku saya, tingkah laku harian saya dia bergantung dengan perasaan. Dia macam ikut mood. Kadang-kadang apa yang memotivasikan saya, antara faktor motivasi adalah perasaan saya. Contoh macam apa yang membuatkan saya masih lagi terus, apa yang membuatkan saya rasa happy, gembira, dia apa yang membuatkan saya bertingkah laku produktif, semuanya melibatkan perasaan. Okey. Kira macam betul lah dari segi yang Farid terangkan tu kan. Kira macam Farid dah macam faham lah kan tentang macam infantry ni. Okey. Saya baca dah dulu kan. Lepas tu saya baca ni, boleh tak dari segi Farid ceritakan ataupun kongsikan dari segi macam perjalanan hidup Farid. Contohnya kan, contohnya
kat sini sifat kepimpinan semula jadi, boleh berdikari, kuat semangat, sangat teliti, berani. Macam dalam kategori kepimpinan, mungkin dari waktu sekolah kecil dulu Farid boleh ceritakan. Dulu Farid pengawas, aktif sukan, tu macam apa, macam tu lah kan, faham tak? Okey, dari situ lah kan. Dari segi macam asing baca nombor 2, macam di sini kan, 2. Jadi 2 tu apa? 2 tu merujuk kepada air. Okey, iaitu dia lebih kepada komunikasi. Macam dua kan, semua air macam tu kan. Okey, dari segi maksud tarikh ni kan. Okey, saya baca dulu apa itu maksud 2 dan macam kategori personality air. Okey. Farid anak yang berapa? Saya anak yang ketiga. Oh, 3. 3 kalau segi susunan adik-beradik kategori elemen api. Okey, ni Farid kedua. Okey, saya baca komunikasi, peramah, memahami, mudah simpati, mudah memaafkan, pemalu, boleh dipercayai, penyabar, tenang, peka, keperluan orang lain, jujur, rajin, pengikut yang bagus, sensitif, diplomasi, manja, personaliti yang menarik, pentingkan kebersihan, matang, pemikiran, mempunyai kebolehan melaksanakan tugas dengan tepat. Okey, keputusan pula dia tu yang positif. Yang negatif, sukar membuat keputusan, tak tetap pendirian, sensitif, mudah cemburu, cakap lepas, sangat degil, suka bawa cerita, kurang keyakinan diri, pemalu, sentiasa melebihi kepentingan orang lain. Faham tak? Faham. Okey, jadi segi positif dan negatif. Macam tu dah. Kalau macam banyak-banyak tu kan, saya tulis kat sini, saya ambil satu je. Positif, ni positif. Mudah simpati. Okey, mudah simpati. Negatif, kurang keyakinan diri. Kurang keyakinan diri. Lagi pemalu. Lepas tu kurang mudah cemburu, sensitif. Macam tu lah. Sensitif. Okey. Mudah simpati. Kira macam positif dan negatif. Bukan ni 4, ni 2, nilai 2. Merujuk kepada air. Okey, ada tak betul ke dengan diri Farid? Betul. Boleh Farid kongsikan tak? Apa yang Dari segi dua-dua tu lah, yang negatif ya. dengan positif. Okey, yang positif apa tadi? Yang ni banyak sebenarnya kan. Tak, yang dua tu. Yang pertama positif, mudah simpati. Mudah simpati. Okey, kalau mudah simpati ni, jap saya cuba ingat balik. Kalau nak kata mudah simpati tu, memanglah saya memang mudah simpati. Contohnya lately ni kita banyak dengar tentang saudara-saudara kita yang dekat Gaza kan. So kita rasa macam kita pun walaupun kita tak ada kat sana, kita rasa macam kita tak boleh nak seronok sangat dekat sini. Kita macam nak seronok pun rasa macam kita, bila kita seronok je kita terfikir pasal dia orang kat sana, yang menyebabkan kita rasa macam kita tak ada mood nak seronok sangat. So kita lebih kepada saya lebih banyakkan simpati dekat diorang semua yang dekat Gaza tu. So saya macam tak seronok banyak sangat. Saya lebih macam ada juga masa yang saya yang saya luangkan untuk tolonglah apa yang saya mampu. So
apa yang Azim dapat macam tangkap kan, bila Farid dengar je sesuatu isu atau berita, macam terdengar je kan, dia macam memberi kesan terus kepada emosi kan. Rasa macam kalau macam dengar kepada kematian orang meninggal kan, jadi Farid rasa macam sedih dari segi mungkin Farid agak teringat tentang diri kan, dari segi sudut tu kan, betul ke? Ya. Macam terus macam memberi kepada mood pada seharian tersebut. Ya. Kira macam betul lah kan. Okey, macam mana pula dari segi yang kiranya itu antara positif lah kan. Ya. Kat sini kira macam untuk betul-betul orang macam mempunyai sifat simpati dengan empati ni memang jarang kan. Macam tu lah kan. Dan susah lah dari segi nak betul-betul rasa. Just kalau biasanya kalau orang-orang macam dengar lepas tu macam tu je kan, tak ada macam Fred cakap macam isu boycott kan. Kita bila kita dengar kena bom, patutnya macam dari kita pun boycott kan, dari segi apa yang boleh kita bantu dari segi ekonomi kan, nak kurangkan tu kan. Jadi macam Farid sendiri benda tu bukan setakat Farid dari segi macam dia mempengaruhi dari segi mood Farid sendiri kan. Okay, ada orang ni dia macam dengar je lantak kan, pergi terus macam tak enak je kan. Itu antara lah yang Farid kongsikan tadi. Okay, dari segi negatif pula iaitu kurang keyakinan diri, pemalu, sensitif. Boleh Farid kongsikan tak dari segi yang macam mana tu? Satu yang pilih satu ke ketiga-tiga tu? Yang mana Farid macam boleh kongsikan. Dari segi Tiga-tiga lah, saya cuba terangkan tiga-tiga. Okay. Mula-mula pemalu lah. Saya memang pemalu pun sejak lagipun saya tak tahu apa yang menyebabkan saya jadi pemalu. Masa saya kecil saya sangat friendly lah. Saya ada ramai kawan, sepupu, setiap kali datang rumah selalu main dekat taman. So tapi bila kita dah membesar ni, lagipun saya bukan saja membesar, malah saya juga dapat macam-macam dari segi benda baru. Contohnya macam penglihatan saya yang semakin teruk, saya semakin muka saya semakin berubah, bermisai, dan fizikal saya pun macam semakin macam berisi, gemuk, kurus dan sebagainya kan. Saya alami semua benda tu. Jadi menyebabkan saya mungkin saya rasa macam insecure lah dengan diri saya kan. Lagipun dengan penglihatan saya, dengan fizikal saya yang semakin berubah, dan kadang-kadang berubah bukan, kadang-kadang dia ke arah baik, kadang-kadang dia ke arah yang ada yang ke arah yang negatif. Contohnya macam rambut saya dulu semakin lebat, tapi bila dah semakin melonjak usia ni macam ada banyak, setiap kali saya gosok je rambut saya mungkin ada banyak yang gugur. So benda tu menyebabkan saya jadi insecure dan menyebabkan saya jadi pemalu. Tambahan pula dengan penglihatan saya yang teruk menyebabkan saya sukar untuk berkomunikasi dengan orang, menyebabkan saya sukar untuk melakukan kegiatan harian. Contohnya macam berjalan ke kelas, nak kena pegang tongkat lagi kan. Sebab bila fikir-fikir balik, saya seorang saja yang pakai tongkat, dan juga saya nak kena fikir tentang saya selalu fikir tentang apa yang orang fikir pasal saya, macam mana saya nak berinteraksi dengan orang sekeliling saya, dengan pesyarah, dengan rakan sekelas. Menyebabkan saya rasa macam rasa takut untuk berinteraksi dengan semua benda tu. Menyebabkan saya rasa macam malu apabila diperlukan saya untuk berinteraksi lah. Contohnya macam nak tanya cikgu, menyebabkan saya rasa malu nak tanya, walaupun saya betul-betul ada soalan yang saya keliru, ataupun nak bertanya dengan kawan tentang assignment ke, tentang apa-apa yang berkaitan dengan pembelajaran dan sebagainya. So saya lebih kepada pemalu lah. Saya tak buat apa yang sepatutnya saya kena buat, dan saya memenangkan perasaan malu tu.
faham. Kira dari segi banyak ni kan perkara yang dari segi kira apa yang menyebabkan nilai pada diri Farid tu kan, apa nilai macam apa, karakter tu lah. Okey, macam dia macam air dengan air. Mana air dengan air. Biasa kalau macam ada setengah dia kena kat sini air, kat sini api, kira macam dia combine seimbang kan. Jadi macam bila Farid air dengan air, dia macam apa yang tentang keseluruhan baik positif tu dia macam tu je kan. Biasa kalau macam api dia mungkin yang pemalu dari segi ada macam api, dia semangat, karakter semangat macam tu kan. Okey, itulah. Okey, tengok waktu ada 15 minit lagi kan. Kita pergi kepada satu lagi elemen iaitu 4. Okey, 4 ni yang merujuk kepada elemen kayu. Okey, macam tadi kan, positif dengan negatif. Okey, yang positifnya dari sudut ilmu. Saya tulis satu. Positif dari sudut ilmu iaitu banyak dia macam ia menerangkan suka belajar, mencari ilmu, suka musahabah diri, dipercayai kan. Saya ambil 3 je. 3 ataupun 1 macam tu lah. Untuk Farid jelaskan tentang apa yang berlaku dalam kehidupan Farid. Okey. Iaitu manja, peramah. Okey, peramah 2 je lah. Okey, yang mak tak cukup tak apa lah. Lepas tu yang negatif, tindakan. Okey, ni apa tadi? Ilmu. Dalam kategori ilmu ni, dalam kategori tindakan. Okey, apa yang saya tengok kat sini, tak suka meluahkan perasaan. Okey, tak suka meluahkan perasaan. Tak suka luah perasaan. Tambah kat sini. Lepas tu satu lagi, pada orang tak dikenali. Pada orang tak kenali. Lepas tu sukar menyimpan wang. Sukar boros lah kan. Sukar simpan duit. Satu lagi, tidak berani ambil sikap. Tidak berani ambil sikap. Itu je. Tidak berani ambil risiko. Okey, dari segi apa yang diterangkan tu, nombor 4 merujuk kepada kayu yang fokus kepada ilmu. Okey, dari ilmu pula boleh tak Farid kongsikan dari segi ada karakter tak manja dengan peramah? Kalau nak cakap manja dengan peramah, manja ni saya tak pasti apa yang dimasukkan dengan manja secara spesifik. Maksudnya macam kita kalau cakap manja tu maksudnya kita tunjukkan kita punya soft side kan, kita punya soft side, sisi lembut kita kepada seseorang tu. Kalau itulah dimasukkan dengan manja, saya akan cakap yang ya, tapi bukan kepada semua orang. Macam tu. Contohlah, saya tak ramai kawan, tapi saya ada satu ataupun 2 kawan yang mana satu saja kawan saya ni yang mana saya akan jadi diri saya. Saya akan jadi diri saya. Kadang-kadang saya kalau saya marah. Kalau saya macam nak bergurau, nak meluah dekat dia, sama ada saya nak cakap yang tentang perasaan, suka, benci, rindu dan sebagainya. Saya ada orang macam tu yang mana dia adalah best friend saya lah. So mungkin itulah manja bagi saya, apa yang saya buat dengan dia, apa yang saya aktiviti meluah dengan dia. Macam bagi saya dia faham apa yang saya lalui. Kalau cakap tentang peramah pula, peramah ni maksudnya kita sopan santun kan. Macam
macam kita orang yang berinteraksi dengan kita, kita bagi reply dengan bahasa dan perkataan yang kita rasa tidak kasar. Ya. Okey. Kalau macam tu betul lah, sebab saya kalau dengan orang, saya tak ramai kawan. So kawan mungkin dengan kawan saya akan gunakan bahasa yang mungkin agak kita kenal dia kan, kita kenal macam mana, apa sejauh mana kita boleh melawak dengan dia. So mungkin dengan kawan ni mungkin ada juga perkataan yang agak kasar, tapi bagi dalam relationship kita orang, benda tu bukan benda yang kasar, benda tu benda yang biasa. Tapi kalau dengan orang yang saya tak rapat, saya biasanya akan gunakan perkataan-perkataan yang tidak kasar lah, yang tidak terlalu, bagi saya tidak akan menyinggung perasaan orang tu. So yalah, saya rasa saya seorang yang peramah. Kiranya tepat kan dari segi personality tu kan. Okey. Dari segi negatif pula, yang kat sini kurang yang tadi yang tindakan tak suka, alamak kita tak boleh macam tulisan kita sendiri kan. Tak suka menyimpan wang kan tadi. Ya, tak simpan. Lepas tu tak suka ambil risiko. Lepas tu tak suka meluah orang yang tak dikenali. Ya, betul. Memang betul lah. Saya tak suka menyimpan wang. Bukan saya tak nak menyimpan wang, susah untuk menyimpan wang kan. Saya bukan tak nak, saya nak menyimpan wang, tapi saya susah untuk tak gunakan wang tu. Macam mana? Macam saya sekarang ni pun tengah menabung untuk beli sesuatu, bukan sesuatu yang keperluan lah, sebagai saya simpan untuk kehendak. Okey. So tapi dalam masa yang sama, saya kadang-kadang saya tergoda untuk macam nak suka membeli kan. Suka nak beli barang, nak beli benda-benda lain, nak beli tambahan pula zaman sekarang ni kita dah tak perlu nak pergi ke shopping mall. Shopping mall dah ada dekat tangan kita waktu tu. Kita dah boleh buka Shopee, Lazada dan sebagainya. So memang susahlah untuk saya menyimpan wang. Okey. So tapi masih lagi lah, walaupun susah, saya masih lagi usaha untuk menyimpan wang juga untuk saya punya kegunaan. Untuk saya punya matlamat utama saya, kenapa saya simpan wang. Dan yang seterusnya adalah susah untuk meluahkan perasaan orang yang tak dikenali, ataupun berkongsi sesuatu lah. Yalah, saya memang jenis susah untuk berkongsi benda yang personal dengan orang yang saya tak kenali. Maksudnya orang tak dikenali ni orang awam lah. Yang kalau macam kaunselor, macam cikgu tu, yang tu dia apa kata? Yang tu dikecualikan lah, sebab kita tahu dia orang tu orang yang profesional. Maksud saya orang yang stranger datang entah dari mana, dia kerja apa, entah tepi jalan. Yang tu memang saya tak akan kongsikan benda-benda peribadi lah. Contohnya macam penglihatan saya, masalah penglihatan saya ni, saya tak suka nak kongsi. Lagi-lagi dengan orang yang entah dari mana datang, saya tak tahu siapa dia. Benda tu saya macam, saya tak ada saya tak rasa yang cerita tentang masalah saya tu penting. Sebab saya tak rasa dia boleh tolong, saya tak rasa dia boleh bagi kebaikan, dan saya tak rasa benda tu bagus untuk saya. Sebab boleh jadi orang yang saya tak kenal tu, dia boleh jadikan kelemahan saya ni sebagai advantage untuk dia ambil. Dia boleh ambil kesempatan atas saya. Contohnya macam curi duit saya, ataupun buat apa yang tak baik pada saya. Okey, faham. Kira dari segi Farid, kiranya hal peribadi, macam hal-hal tentang Farid, macam kalau boleh hanya Farid saja yang tahu kan. Macam sebolehnya tak nak bagi orang tahu kan. Okay. Kiranya tengok waktu sangat mencemburui 10 minit kan.
Kira macam ada banyak lagi, macam nilai 8, nilai 3, nilai 6 kan. Okey, kira macam dari situ banyak lagi lah dari segi mungkin tentang perokaan diri Farid kan. Okey, dari segi 1, 2, dari segi 2 ni kan, apa yang Farid tahu tentang diri Farid ataupun yalah dalam sesi ni? Saya rasa saya seorang yang tidak berkeyakinan tinggi, Ya. dan saya rasa saya seorang yang pemalu. Okey, itu berdasarkan yang Farid dapat dari segi apa? Dan juga saya jenis yang tak ambil risiko. Ya, tak suka risiko kan. Okey, mungkin kita pada sesi ketiga nanti boleh teruskan macam sambungan pada hari ini, boleh tak? Ya. Okey. Sebelum berakhir, boleh tak Azim nak minta refleksi lah ataupun apa panggil tu, kiranya dari segi apa yang Farid dapat daripada sesi kedua ni tentang diri Farid. So pada hari ini saya dalam sesi ni saya dapat tahulah berdasarkan ujian inventory ini. Apa nama inventory ni? Inventory tarikh lahir. Tarikh lahir, ya. Inventory tarikh lahir ni yang mana dia menjangkakan saya punya personality yang mana agak tepat lah. Okey, agak tepat dengan diri saya, agak bersesuaian dengan diri saya, iaitu saya seorang yang antaranya lah, saya seorang yang pemalu, kurang keyakinan diri, kurang ambil risiko, dan saya susah untuk menyimpan wang. So dari sedikit sebanyak saya dapat tahulah apa sebenarnya personality diri saya lah. Okey, macam kita tahu personality ni yang membentuk kita tu banyak kan, dari segi mungkin pengalaman hidup, mungkin dari segi skop persekitaran kita. Banyaklah macam faktor dia kan. Ni antara salah satunya lah yang macam kita dari segi macam menjangkakan melalui nombor kan. Kan kita dapat tahu jangka macam ramalan tak semuanya tepat 100%, tapi macam menjurus macam lebih kepada menjurus lah kan, macam kecenderungan macam mana kan. Okey, itu adalah macam apa yang panggil inventory lah. Kan. Okey, jadi dari sini Farid sedar tak dalam sesi ni Farid macam banyak berkongsi tentang sesuatu hal. Ya. Okey, jadi masuk kelas ke? Okey, jadi saya nak simpulkan pada awal sesi tadi, kiranya pada awal tu lebih kepada tanya khabar kan. Ya. Dan pada sesi kedua ni saya tak fokus kepada perstrukturan, di mana tak menekankan macam jika perasaan nak menerangkan benda tu kan. Ya. Okey, jadi macam mungkin nak dari segi nak mengurangkan ataupun nak masa kan, dari segi nak kelancaran, nak fokus kepada inventory ni. Sebab saya tahu inventory ni dia banyak dan panjang kan. Dari segi skop nak menerangkan, dari skop nak menguraikan kan. Okay, itu sajalah untuk sesi hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.